Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. 主所爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Sungguh hari yang begitu indah, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 今天是多么美好的一天，我们可以聚集在一起来敬拜赞美上帝。 Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini tidak akan pulang secara sia-sia. 我深信在座的弟兄姐妹不会空手的回去。 Melalui puji-pujian, kita diingatkan untuk dibentuk oleh Tuhan. 透过赞美诗歌，我们被提醒，我们是被上帝塑造的。 Dan melalui kebenaran firman Tuhan, kita juga dibentuk untuk serupa dengan apa yang Tuhan ingin. 透过上帝的话语，我们也被塑造，按照上帝的旨意。 Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah saling melayani dalam kasih. 今天的早上，我们的主题是在爱中彼此服侍。 Mari kita melihat di dalam Alkitab kita Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 17. 我们来翻开我们的圣经，在加拉太书5章13到17节。 Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 17 kita baca dalam bahasa Indonesia saja. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh merendahkan hati kami datang di hadapan Tuhan. Kedua hambamu sudah siap untuk menyampaikan kebenaran yang daripada. Urapi mulut bibir hambamu, sehingga ada urapan daripada kuasa Roh Kudus, memberkati setiap kami yang mendengarkan firman. Sehingga hidup kami boleh diperbaharui hari demi hari seturut. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak Ibu Saudara, saya mulai dengan sebuah ilustrasi. 亲爱的弟兄姐妹，我要以一个故事开始。 Ada seorang ayah yang merayakan ulang tahun dia yang ke-60. 有一位父亲呢，他正在庆祝他60周年的生日。 Anak-anaknya sudah sukses di kota 他的孩子们已经在城市里事业有成 dan 了， mereka berjanji akan pulang merayakan ulang tahun daripada ayah mereka. 他们也答应了要回家一起庆祝他们父亲的生日。 Ya, ayah dan ibu begitu bersuka cita menantikan hari H. 父母亲多么的期待这一天， Rumah dibersihkan, 他们打扫房屋， halaman ditata begitu rapi, 然后他们也修整了院子， lampu-lampu dipasang sedemikian indah, 他们也挂上了美丽的灯饰。 dan sang istri memasak masakan kesukaan anak-anaknya. 妻子也煮了孩子们喜欢吃的菜， Dan di meja juga ada kue besar yang bertuliskan selamat datang keluargaku yang tercinta. 餐桌上也有一个大蛋糕，写着欢迎我最爱的家人回家。 Ketika hari itu tiba, 当那一天终于到了，
Suami istri ini menanti anak-anak mereka pulang. 这一对夫妻就等待着他们的孩子回家。 Jam 12 siang belum ada satupun yang datang. 中午12点，没有一个人回来。 Pukul 1 siang anak pertama menelepon dan mengatakan, maaf Pak, ada rapat mendadak. 下午1点呢，他的大儿子就打电话来说：“爸爸，对不起，突然间有一个会议要开。” Pukul 2 siang, anak kedua mengirim pesan, macet di total, mungkin malam baru sampai. 然后下午2点，第二个儿子又发来信息说，高速公路塞车，可能晚上才能到。 Pukul 3 sore, anak bungsu hanya mengirimkan WhatsApp dan mengatakan selamat ulang tahun ya Pak. 下午3点，小儿子只是发了一个 WhatsApp 的信息说：“爸爸生日快乐。” Ayah itu tetap duduk di kursinya. 那位父亲依然坐在他的椅子上， Makanan di meja sudah dingin. 桌上的饭菜已经凉了， Lilin kue ulang tahun tidak pernah dinyalakan. 蛋糕上的蜡烛也从来没有被点燃 Dan 过。 sang istri berkata kepada suaminya, 妻子就轻声对她的丈夫说 Pak, kita makan saja ya.：“ 老公，要不然我们先撤吧。 Ayah itu menjawab dengan sedih. ”父亲沮丧的回答说 Dan berkata, aku tidak butuh makanan. 他说：“我不需要食物， Aku butuh mereka. 我需要的是他们。 Aku hanya ingin merasakan bahwa aku masih berarti bagi mereka. 我只想要感受到我在他们的心中仍然是有意义的。” Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Di 妹， dalam hati kita sebenarnya juga memiliki kerinduan yang sama. 我们每个人的内心深处其实有同样的渴慕， Kita ingin dikasihi. 我们渴望被爱， Kita ingin dimengerti. 我们渴望被理 Kita 解， ingin dipeduli. 我们渴望被关注， Kita ingin diperhatikan. 我们渴望被注意。 Dan ini sesuatu hal yang wajar. 这是一件很普通、很理所当然的 Karena 事， Tuhan memang menciptakan kita untuk hidup di dalam kasih. 因为上帝创造我们原本是要我们活在爱中， Namun seringkali orang-orang yang kita harapkan mengasihi kita justru mengecewakan kita. 但是很多时候呢，我们盼望爱我们的人，反而让我们失望。 Oleh sebab itulah dunia mengatakan, 因此，世界说， pikirkanlah dirimu sendiri, perjuangkan kebahagiaanmu. 先顾及己身，要为自己的幸福奋斗。 Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita sesuatu yang berbeda. 但是上帝的话语今天告诉我们一件不同的事： Rahasia kebahagiaan bukan seberapa banyak kita dilayani. 真正幸福的秘诀不在于我们被服侍了多少， Tetapi seberapa banyak kita melayani. 而是在于我们服侍了多少。 Nas firman Tuhan yang kita baca tadi 我们刚才所读的经 akan 文 memberitahu kepada kita 将告诉我们， untuk menyingkapkan kebenaran bagi kita. 要给我们理解一个真理， Bahwa kebutuhan terdalam manusia untuk dikasihi justru akan terpenuhi ketika kita belajar menjadi pelayan bagi sesama. 人最深的需要就是我们被爱的需要，切切在我们学习服侍他人的时候能够被满足。 Ya, saya ulangi. 我再重复， Kebutuhan terdalam manusia untuk dikasihi justru akan terpenuhi ketika kita belajar menjadi pelayan bagi sesama. 人最深的需要就是被爱，往往在我们学习服侍别人的时候，反 Mari 而 kita 得到满 melihat, 足。 mari kita melihat ada 3 kebenaran. 我们来看有3个真 Di 理， dalam nas firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat di dalam ayat 13, kita akan belajar tentang dimerdekakan untuk melayani dengan penuh kasih. 从我们刚才所读的经文13节，我们学习到蒙召的自由是为了以爱心互相服侍。 Ayat 13 firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
13节说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情意的机会，总要用爱心互相服侍。” Sebelum kita membahas satu ayat firman Tuhan ini, 在我们去解开这一段经文之前， kita perlu mengerti sebuah kebenaran. 我们必须理解一个真理： Bahwa Yesus Kristus adalah sumber kemerdekaan itu. 耶稣基督是我们自由的源头， Yesus Kristus adalah teladan pelayanan kita. 耶稣基督是我们服侍的榜样， Dan Yesus Kristus adalah sumber kuasa dan kekuatan untuk kita menaati firman Tuhan. 耶稣基督也是我们遵行上帝话语能力的来源。 Jadi kemerdekaan yang dimaksud di dalam nas firman Tuhan ini bukan oleh karena usaha kita ataupun perjuangan kita. 所以这段经文的自由不是靠我们自己努力的成果， Tetapi oleh karena dimerdekakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. 但是因为基督耶稣在十字架上已经牺牲了，使我们得自由。 Ketika Yesus Kristus menggantikan kita di dalam hukuman dosa. 当耶稣代替我们去而死的时候， Engkau dan saya tidak lagi di bawah hukum Taurat. 你和我都不再活在律法之下， Tetapi kita hidup di dalam anugerah yang daripada Allah. 而活在恩典当中。 Kemerdekaan Kristen selalu berpusat pada Kristus yang lebih dahulu melayani kita. 基督徒的自由呢，始终开始于先服侍了我们的基督为中心。 Rasul Paulus mengatakan dengan sangat tegas sekali, kamu telah dipanggil untuk merdeka. 使徒保罗很坚定的说：“你们蒙召是要得自由。” Ini adalah sebuah kabar baik. 这是一个何等美好的消 Ini 息！ sesuatu kabar yang sungguh baik. 这是何等美好的消息！ Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika Tuhan telah menggantikan hukuman dosa kita. 当耶稣已经代替了我们的罪 Setelah 债， kita dimerdekakan. 当我们已经获得了自由， Bapak, Ibu, Saudara. 亲爱的弟兄姐妹， Paulus menegaskan supaya kita jangan sembarang mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. 保罗提醒我们不要乱用上帝已经赐给我们的自由， Untuk hidup di dalam dosa. 为了要放纵我们自己的情意， Atau dengan kata lain, 或者换句话说， kita sudah dibebaskan daripada belenggu dosa. 我们已经脱离了罪的捆绑， Jangan lagi terus-menerus hidup di dalam keinginan daging. 不要持续的活在我们肉体的情意当 Dan 中。 disinilah letak kebenaran yang membebaskan sekaligus menantang kita. 正是在这里有一个能够释放我们，但是却挑战我们的真理。 Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita 上帝已经赐给我们自由， bukan membuat kita bebas dari sebuah tanggung jawab. 不是要我们脱离我们的责任， Tetapi justru kita yang sudah dimerdekakan 但是我们这些获得自由的人， membuat kita merdeka untuk mengasihi. 让我们自由的去爱彼此。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， dunia berkata 世界说 merdeka itu berarti saya bisa melakukan apa saja. 自由意味着我可以去做任何的事， Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada kita, 但是神的话语却说， merdeka itu berarti saya sekarang bebas melakukan segala sesuatu yang benar untuk melayani sesama. 自由意味着我现在可以自由去做正确的事，就是服侍他人。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， melayani di sini bukan sekedar aktivitas sosial, 在这里的服侍不单单只是一个社会的活动， tetapi sebuah gaya hidup. 但是是一种生活的方式。 Apa bedanya? 有什么区别呢？ Bapak Ibu Saudara, kegiatan sosial itu bersifat insidentil. 社会活动呢，只是偶然性的， Tetapi gaya hidup ini adalah kehidupan sehari-hari. 但是生活方式呢，是我们每天必须度过的。 Dan di dalam bahasa aslinya kata Yunani, dalam bahasa Yunani kata layanilah, 而在它的原文就是希腊文“服侍”这个词， ini dapat dimengerti sebagai jadilah budak. 是指成为奴仆。 Sama seperti yang dikatakan seorang teolog perjanjian baru yang bernama John Buckley, 就好像一个新约神学家 John Buckley 所说的， mengatakan Paulus memainkan paradoks yang radikal.
他说保罗应用了一个极尽的悖论。 Kebebasan sejati dalam Kristus justru diperlihatkan dengan menjadi hamba satu sama lain. 在基督里真正的自由，正是透过成为彼此的仆人来呈现。 Ini bukan berarti kehilangan kemerdekaan. 这不代表我们失去了我们的自由， Tetapi ini adalah wujud kemerdekaan yang sesungguhnya. 但是这是真正自由的体现。 Kebebasan dari belenggu dosa 从罪的释放，从罪得释放， kebebasan dari hukum Taurat 从律法得释放， memampukan kita untuk secara sukarela mengikatkan diri pada kepentingan sesama. 使我们能够心甘情愿的为他人的利益而活。 Seorang penafsir Alkitab yang sangat terkenal bernama Matthew Henry mengatakan hal yang sama. 有一个很著名的解经家 Matthew Henry， 他也说了同样的事。 Hukum Taurat secara keseluruhan diringkas dalam perintah untuk mengasihi sesama. 整个律法都可以总结在彼此相爱的诫命中 Ini，adalah ujian bagi praktek kesalehan. 这是对我们敬虔实践的考验。 Jika kita gagal dalam kasih, 如果我们在爱中失败， kita gagal dalam seluruh hukum. 我们就在整个的律法上失败了。 Kalau kita memperhatikan dua statement daripada penafsir Alkitab ini, 如果我们看这个两位解经家所说 maka 的， kita akan mengerti bahwa kebebasan sejati dalam Kristus tidak membuat orang hidup bagi dirinya sendiri. 我们可以看到，在基督里真正的自由不会让人为自己而活， Melainkan mendorongnya dengan sukarela melayani dan mengasihi sesama. 而是推动人自愿的彼此相爱、彼此服侍。 Karena disitulah seluruh hukum Allah digenapi dan kesalehan iman diuji. 因为在这里，神的律法就可以得完全，甚至信心的虔诚能够受到考验。 Beberapa tahun yang lalu ketika saya sedang menghadapi masalah. 几年前呢，当我面对一个问题的时候， Dalam perjalanan pulang bersama dengan Semu ketika kami mengendarai mobil, 当我们开车回家，我和师母在路上的时候， Tuhan menghibur kami dengan caranya sendiri. 上帝以他自己的方式安慰了我们， Dengan cara yang tidak kami duga. 用一个我们意料不到的方式。 Dalam perjalanan pulang itu, 当我们回家的路程， kami melihat di pinggir jalan ada seorang AI yang kepalanya berdarah. 我们在路旁看见有一位阿姨正在头破血流， Dan dikerumuni oleh banyak orang. 也周围有很多的人围观。 Melihat hal itu, saya bersama Semu turun dari mobil 看见这件事呢，我和师母就下车了， dan bertanya apa yang terjadi. 就问那位阿姨发生了什么事。 Ternyata AI ini dirampok ketika dia naik becak. 原来这位阿姨，当她搭三轮车的时候被打劫了， Ketika tasnya ditarik, 当她的包包被抢走的时候， AI ini jatuh dari becak 这个阿姨就从三轮车跌倒了， dan kepalanya membentur aspal 她的头也撞到了马路 sehingga 旁， kepalanya berdarah. 导致她的头流血了。 Ketika mengetahui hal ini, 当我得知这件事， saya bersama Semu dan bersama dengan Kang becaknya mengangkat AI ke dalam mobil saya. 我和师母和那个三轮车的车夫把那位阿姨抬到我的车上。 Untungnya di dalam mobil AI itu masih sadar. 幸运的是，在车上那位阿姨还是清醒的。 Dan ketika saya tanya nomor handphone anaknya, dia masih bisa memberitahu saya nomor handphone anaknya. 当我问他孩子的手机号码，他还能够给我他们的号码。 Sesampai di rumah sakit 到医院之后呢， dan ketika anaknya datang, 当他的孩子来了， kami pun berpamitan. 我们就告辞了。 Ibu ini tidak mengenal siapa kami. 这位阿姨不认识我们是谁， Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan bagi Bapak, Ibu, Saudara. 但是有一件事我想要告诉大 Ketika 家： saya sedang menghadapi masalah, 当我正在面临困难的时候， Tuhan dengan caranya yang indah menghibur saya.
上帝用他奇妙的方式安慰了我， yaitu dengan menolong orang yang mengalami kesulitan. 就是透过帮助那些也正在面临困难的人。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketaatan untuk mengasihi sesama sesungguhnya bukan hanya berkat bagi orang lain. 其实我们顺服上帝去爱人，不单单成为别人的祝福， Tetapi ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, 但是当我们顺服上帝所要我们去做的事， sesungguhnya Tuhan juga punya cara untuk menghibur dan menguatkan kita. 其实上帝也透过他的方式来安慰、兼顾我们。 Pemahaman ini memberitahu kepada kita, 这样的理解告诉我们， ketika kita sedang menghadapi masalah, 当我们面临困难的时候， bukan alasan bagi kita untuk tidak mengasihi. 不能成为我们不去爱别人的借口。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita sudah memahami bahwa kemerdekaan kita adalah kemerdekaan untuk melayani. 我们已经理解了我们的自由是去服侍他人的自由。 Pertanyaan selanjutnya adalah, 接下来的问题是， bagaimana kita melayani sesama kita dengan benar? 如何才是正确的服侍方式呢？ Poin kedua memberitahu pada kita, 第二个真理告诉我们说， kita dipanggil melayani dengan kasih yang aktif. 我们蒙召要以一个有行动的爱心来服侍。 Ayat 14 dan 15 firman Tuhan berkata, 14节、15节，圣经记载说， sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. 因为全律法都包在爱人如己这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。 Bapak Ibu Saudara numpang tanya, 亲爱的弟兄姐妹，请问， hukum yang terutama di dalam kekristenan itu 在基督徒信仰里面最主要的诫命是什么？ apa? 是什么？ Kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesamamu manusia. Benar? 要爱你们的上帝，也要爱人如己。 Dari dua macam kasih ini, 从这两种的爱， kemudian disimpulkan menjadi satu hal perintah yang paling utama. 这个两节可以总结到一个最重要的事。 Firman Tuhan memberitahu pada kita, 上帝的话语告诉我们说， kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 就是要爱人如己。 Mengapa kasih kepada sesama begitu penting? 为什么彼此相爱那么的重要呢？ Karena kasih pada sesama adalah bukti daripada kita mengasihi Tuhan. 因为彼此相爱是我们爱神最真实的真迹。 Saya ulangi, 我再重复， Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dalam dunia ini banyak orang mengatakan aku, 在这个世界上，很多人说我爱上帝， tetapi dia sulit sekali mengasihi. 但是他很难的去爱彼此。 Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti mengapa dalam nas Alkitab memberitahu pada kita, kasihilah sesamamu sama seperti. 所以现在你们已经明白了，为什么上帝的话记载我们要爱人如己。 Karena orang yang mengasihi Allah, dia pasti akan mengasihi. 因为一个爱上帝的人，他们一定会爱彼此。 Orang yang sungguh mengasihi sesamanya tidak akan mudah menyakiti orang lain. 一个爱彼此的人不会轻易的伤害对 Orang 方， yang mengasihi sesamanya, dia akan tidak mudah untuk memfitnah 也不会轻易的去诽谤人， ataupun menjatuhkan orang lain. 或者是去打击别人。 Sebab ketika kasih itu hilang, 因为当爱失去的时候， sesungguhnya hubungan itu akan mudah terjadi pertengkaran. 那么关系就很容易发生争吵。 Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat suami istri sering bertengkar? 是什么使夫妻之间经常争吵呢？ Bangun pagi, masuk kamar mandi, kadang-kadang juga bisa marah-marah. 有时候早上起床，在去厕所之前也要大骂一顿。 Kenapa? 为什么呢？ Karena istri waktu mau pencet
odol, dia lihat odol yang gemuk sedang penyet, kondisi penyet. 因为妻子可能看到那个牙膏，应该上面是肥的部分已经扁了， Karena suami selalu pencet odol dari tengah. 因为可能丈夫每次总是从中间的部分挤压牙膏， Istri pencet odol dari bawah pelan-pelan naik ke atas. 妻子可能从下面慢慢的挤压上去， Gara-gara pencet odol pagi-pagi bertengkar. 只是因为这个牙膏的问题，一大早就已经争吵了。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak alasan suami istri bisa bertengkar. 亲爱的弟兄姐妹，夫妻之间争吵的原因可能很多， Tetapi jika keluarga itu masih punya kasih, 但是如果这个家庭里面仍然还有爱， masalah yang berat sesulit apapun tidak akan menimbulkan pertengkaran. 多么大的问题也不会导致争吵。 Kasih kepada Tuhan adalah akar. 对上帝的爱是根， Kasih kepada sesama adalah buahnya. 对彼此的爱是果。 Mari Bapak Ibu Saudara ingat kalimat ini. 你们记住这一句话： Kasih kepada Allah adalah akar. 对上帝的爱是根， Kasih kepada sesama adalah buah. 对彼此的爱是果。 Jika akarnya benar, 如果根是正确的， buahnya pasti akan kelihatan. 那么果子必然一定会看见。 Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Alkitab mengatakan janganlah kita saling menggigit dan menelan. 圣经告诉我们，不要彼此相咬相吞。 Dalam konteks sekarang ini, 在这个现代的背景来看， ini sama seperti kita menggosip di grup WhatsApp. 就比如说我们在 WhatsApp 群里那些的闲言闲语， Kita saling menyindir di WhatsApp atau di Facebook. 或者在 WhatsApp、Facebook 里面酸言酸语， Ataupun sikap dingin pada saudara yang berbeda pendapat. 或者对那些意见不同的弟兄姐妹态度很冷淡， Ataupun ada persaingan yang tidak sehat di dalam pelayanan. 或者在服事中有一些不健康的竞争。 Jadi saling menggigit di sini bukan dengan gigi. 所以这里说的彼此相咬，不是用牙齿相咬， Tetapi kadangkala dengan kata-kata yang tajam yang melukai hati. 可能透过那些尖锐的言语刺透人的心。 Kadangkala kita juga menelan dengan diam-diam. 有时候我们也是把一切吞下去， Yaitu hati yang penuh kebencian. 但是心里却充满了仇恨。 Firman Tuhan memberitahu pada kita, awas. 上帝的话语说要谨慎， Jangan sampai saling membinasakan. 不要彼此消灭。 Sama seperti 2 ekor kambing yang hendak melewati sebuah jembatan yang sempit. 就好像2只山羊在一个狭窄的桥上要过， Ketika mereka sama-sama bertemu di tengah. 当他们在桥中间遇见的时候， Kalau masing-masing mempertahankan haknya. 如果他们之间彼此要维护自己的权利， Sama-sama mempertahankan egonya. 维持自己的自我， Bukan tidak mungkin sama-sama akan jatuh dari jembatan yang sempit. 很有可能2个都掉落从这个桥 Mereka 上， akan sama-sama binasa. 他们2个都会灭亡。 Firman Tuhan memberitahu kepada kita. 上帝的话语说， Jangan saling membinasakan. 不要互相消灭， Lebih baik mengalah karena kasih. 宁可因爱而退让， Daripada menang tetapi kehilangan sahabat atau saudara. 也不要赢了争论却失去了弟兄。 Di Tiongkok ada sebuah pepatah yang cukup baik. 在中国呢，有一个俗语挺好的， 10个朋友不算多，一个敌人就太多。 1000个朋友不算多，一个敌人就太多。 1000 teman masih belum dianggap banyak. 1000个朋友也仍然不算多， Tetapi satu musuh sudah terlalu banyak. 但只要有一个敌人，就已经太多了。 Ya, kiranya pepatah ini juga mendukung kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. 但愿这个俗语也能让我们更明白今天我们所听的上 Bahwa 帝的话语。 ketika kita dipanggil untuk melayani,
当我们蒙召去服侍的时候， kita melayani dengan kasih yang aktif. 我们以有行动的爱去服侍。 Kasih itu bukan kata sifat atau kata benda. 爱呢，不只是一个代表性或者一个物品的词， Tetapi kata kerja. 但是它是一个动词。 Untuk mendengar firman Tuhan yang lebih praktis dan aplikatif, 为了要听一个比较实用的上帝的话语， nanti di dalam kebaktian umum kedua saya akan menyampaikan dari kitab Amsal. 在第二堂呢，我将从箴言与大家分享。 Ya, sama seperti kisah kebaktian umum 1 ini dalam perjanjian baru, nanti malam kita dari perjanjian lama. 第一堂我们从新约，然后第二堂我们从旧约分享。 Bagaimana kita bisa aktif melayani dan mengasihi? 我们如何要以积极有行动的爱去服侍呢？ Poin ketiga memberitahu pada kita rahasianya. 第三点告诉我们其中的奥秘 Rahasia， melayani adalah hidup oleh roh. 服侍的奥秘就在于顺着圣灵而行。 Ayat 16 dan 17 memberitahu pada kita. 16、17节说， Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情意了。因为情意和圣灵相争，圣灵和情意相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。 Kata daging di sini bukan berarti tubuh fisik, bukan. 这里所说的肉体，不是指人的身体， Tetapi daging di sini adalah kecenderungan manusia yang berpusat pada diri sendiri. 而这里的肉体指的这人里面以自我为中心的一种倾向。 Mari Bapak Ibu Saudara kita berpikir sejenak. 弟兄姐妹，我们思想一下， Mungkin suatu hari Anda pernah mengatakan aku bertekad untuk melakukan hal ini. 可能有一天你说了我立志要做这件 Karena 事， ini adalah firman Tuhan. 因为这是上帝的话。 Tetapi mengapa saya sulit sekali menaatinya? 但是我为什么那么难顺服上帝的话呢？ Supaya kita bisa mengerti secara konkret. 好，让我们可以更实现的去了解。 Minimal ada 3 hal yang sulit sekali orang Kristen lakukan. 最起码呢，有3件事基督徒很难做到的。 Dia bukan tidak tahu ini sesuatu hal yang penting untuk ditaati. 他们不是不知道这些事，他们必须去顺从的事， Tetapi dia tidak melakukannya. 但是他们做不到。 Yang pertama, 第一， membaca Alkitab, 就是读圣经、 bersaat teduh. 灵修。 Banyak orang Kristen tahu saat teduh membaca Alkitab adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. 很多的信徒都明白读经灵修是很重要的， Dan dia tahu ini adalah firman Tuhan. 他也知道这是神的话语， Tetapi kedagingan dia membuat dia tidak dan malas melakukan. 但是他的肉体使他懒得去这样做。 Hal yang kedua, 第二点， banyak orang Kristen sudah tahu kebenaran ini. 很多基督徒也已经明白这个真理， Bahkan Tuhan mengatakan dengan sangat tegas sekali. 甚至上帝很严格的说了这件事， Seakan-akan memaksa kamu untuk melakukan. 就好像正在强迫每个信徒必须要这样做。 Apa itu? 是什么呢？ Mengampuni. 就是饶恕人。 Tuhan mengatakan, 上帝说， jika engkau tidak bisa mengampuni, 如果你不能饶恕他人， Tuhan juga tidak akan mengampuni. 上帝也不能饶恕你。 Apa maksud firman Tuhan? 这意味着什么呢？ Firman Tuhan ini memaksa engkau menaati dan melakukan. 上帝的话语正在逼我们要聆听，甚至顺从。 Tapi berapa banyak orang Kristen tahu kebenaran ini tapi sulit dan bahkan tidak mau melakukan. 但是有很多的信徒虽然知道了，很难做得到，也不要这样做。 Hal yang ketiga, 第三个， Anda bertanya sendiri.
你们自己问。 Sesungguhnya di dalam Alkitab juga memberitahu pada kita 其实圣经也已经告诉我们， dalam hal perpuluhan. 就是关于十一奉献。 Perpuluhan adalah milik Tuhan. 十一奉献是属于上帝的， Perpuluhan bukan milik kita. 十一奉献不是属于我们的。 Kita sudah tahu kebenaran ini. 我们已经知道这个真理， Tapi berapa banyak orang Kristen tidak melakukan. 但是有多少的信徒不这样做呢？ Tetapi ketika hendak melakukannya, 但是我们要这样做的时候， kedagingan dia seakan-akan berpikir untuk. 但是他的肉体正在阻止他迈出脚步。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mengapa ego saya selalu muncul? 为什么我们的自我不断的冒出来呢？ Firman Tuhan di dalam ayat 16 dan 17 memberitahu pada kita 上帝的话语在16、17节告诉 ada 我们说， pertempuran antara daging dan roh. 在我们的里面有一场属灵的战争。 Daging berkata, layanilah dirimu sendiri. 肉体说要服侍我们自己， Prioritaskan kebutuhanmu sendiri. 要优先我们自己的需要。 Tetapi Roh Kudus berkata, 但是圣灵说， kasihilah seperti Kristus mengasihi. 要爱人如己，如同上帝已经爱我们。 Kita tidak akan pernah bisa menang dalam pertempuran ini dengan mengandalkan diri sendiri. 我们无法靠自己的能力战胜这场属灵的战争。 Peperangan roh dan kedagingan ini akan terus menerus seumur hidup kita. 在我们的一生当中，圣灵和肉体的战争一定会不断的发生。 Tetapi firman Tuhan memberikan kabar baik bagi kita. 但是上帝的话语告诉我们一个好消息， Supaya kita jangan menyerah dan berputus asa. 好让我们不气馁、不绝望。 Dia memberikan solusinya bagi kita. 他给了我们出路， Yaitu hiduplah oleh roh. 就是当顺着圣灵行。 Roh akan memberikan kita kekuatan untuk melawan keinginan daging kita. 圣灵会赐予我们力，使我们能够战胜我们的肉体。 Roh akan menghasilkan buah dalam hidup kita. 圣灵也能在我们的生命当中产生果子。 Dan buah pertama dari buah Roh Kudus itu apa? 而圣灵第一个果子是什么呢？ Apa? Kasih. 就是仁爱。 Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Roh 妹， Kudus tidak bekerja berpisah daripada perintah Kristus. 圣灵的工作从来不与基督分离， Ia justru memampukan kita hidup seperti Kristus. 相反的，他赐给我们有能力能活出基督的样 Itulah 式。 sebabnya kehidupan Kristen bukan sekedar usaha daripada manusia untuk menjadi orang baik. 因此呢，基督徒的生命不只是人的努力成为更好的人， Namun bagaimana menghidupkan Kristus di dalam kehidupan kita. 而是基督如何在我们的里面活 Sehingga 着。 kita berkata, 所以我们可以说， aku hidup bukan aku lagi. 现在活着的不再是我， Tetapi Kristuslah yang hidup dalam aku. 乃是基督在我里面活着。 Ada seorang gadis kecil yang sangat miskin tinggal di sebuah kota. 在某一个城市里呢，有一个非常贫穷的一个小女孩， Ia setiap hari hanya makan seadanya. 她每天都只是勉强的糊口。 Suatu hari ibunya sakit dan tidak lagi bisa memasak. 有一天，她的母亲病倒了，不能煮饭给她吃。 Dengan perut lapar, gadis itu keluar untuk mencari makanan. 这个小女孩就饿着肚子出门了。 Dia mencium aroma roti yang hangat. 她从面包店里闻到香喷喷的面包， Tetapi dia hanya bisa berdiri di luar toko itu sambil menelan ludah. 但是她只能站在店外面吞口水。 Pemilik toko roti itu melihat ada gadis kecil yang berada di depan tokonya. 面包店的老板看到他的店外面有一个小女孩， Pemilik itu berkata, "Nak, masuklah." 就和他说：“进来吧，孩子。” Gadis itu masuk dengan malu-malu. 那个小女孩就害羞的走进去 Ya, 了。 pemilik toko mengambil sepotong roti yang hangat, mengolesnya dengan mentega dan memberinya segelas susu hangat.
老板呢就拿出一块热腾腾的面包，然后抹上奶油，也给了他 Dan 一杯热 berkata 牛奶， kepada gadis kecil ini, makan dan minumlah gratis. 就对这个小女孩说：“这是给你的，免费的。” Gadis kecil itu makan dengan lahapnya. 那个小女孩狼吞虎咽的把它吃下去了， Matanya berkaca-kaca. 然后她的眼眶也泛红。 Sebelum dia pergi meninggalkan pemilik roti, 当她临走之前， anak gadis itu berkata kepada pemilik toko itu, "Bapak sangat baik. 小女孩对老板说：“先生，你真的很好， Bapak adalah orang yang terkaya yang saya temui." 你是我见过最富有的一个人。” Pemilik toko itu dengan tersenyum dan berkata, 面包店的老板微笑着说 "Nak, aku bukan orang kaya. 孩子，我并不是一个富有的人， Tetapi bertahun-tahun yang lalu, 但是很多年前呢， aku hampir saja mati kelaparan di kota ini. 我在这个城市里几乎要饿死了。 Seorang janda miskin memberiku semangkok sup. 有一位贫穷的寡妇，她给了我一碗热汤， Sebuah sup yang hangat menjadi kebutuhanku. 一个我非常需要的一碗热汤。 Dan sebelum saya meninggalkan ibu janda ini, 而在我离开她之前呢， dia berkata kepada saya, 她对我说 "Anak muda, 年轻人啊， suatu hari nanti jika kamu sudah mampu, 有一天如果你有能力， lakukanlah hal yang sama bagi orang lain." 也要为别人做同样的事。 Oleh sebab itu hari ini aku hanya meneruskan apa yang dahulu aku. 所以今天我只是把从前领受的爱继续传下去。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， inilah inti daripada saling melayani dengan kasih. 这就是以爱彼此服侍的核心。 Kasih itu menular. 爱是有感染力的， Pelayanan itu berantai. 服侍是延续的。 Kita melayani bukan supaya kita terkenal dan dihormati. 我们服侍不是为了我们自己成名或者被人尊敬， Kita melayani dan mengasihi karena kita sudah dilayani dan dikasih. 我们爱人服侍人，因为我们自己已经被更大的爱服侍过。 Yaitu kasih yang daripada Tuhan sudah hadir dalam kehidupan. 因为从上帝而来的爱已经临在我们的生命， Dan kasih yang Tuhan berikan bagi kita itulah yang menular dalam kehidupan kita bagi sesama. 而上帝给予的我们的爱，让我们可以以爱感染彼此。 Bapak, Ibu, Saudara kasih. 亲爱的弟兄姐妹， Kita yang sudah mengalami kasih, 我们这些已经领受到上帝爱的人， maukah kita menulari kasih Tuhan ke sesama? 我们是否要把我们这份爱传给他人呢？ Sehingga orang-orang keliling 好让我们周围的人 dan juga mengerti kasih yang dari 也能感受到上帝的爱。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Saya merdeka. 我是自由的， Saya akan gunakan kebebasanku untuk melayani dan bukan untuk memuaskan. 我要用我的自由去服侍，而不是满足自己。 Saya dikasihi. 我是被爱的， Saya akan mengasihi sesamaku sama seperti diriku. 我要爱人如己。 Saya dipimpin oleh Roh Kudus. 我是被圣灵引导的， Saya tidak akan mengandalkan kekuatanku, 我不会再靠自己的能力， tetapi mengandalkan Roh Kudus tolong saya setiap hari. 而是每天要依靠圣灵的能力。 Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， sebelum Anda beranjak keluar dari tempat, 在你离开这个地方之前， jika ada orang yang perlu saudara maafkan, 如果有你需要饶恕的人， selesaikanlah. 你要立刻和他和好。 Jika ada rekan kerja atau anggota keluarga yang perlu Anda bantu, 如果有同事或者家人需要你的帮助， bantulah. 你就去帮助他们。 Jika saudara juga merasa sulit untuk menaati firman Tuhan yang disampaikan pada hari, 如果你觉得很难去顺服今天所听的上帝的话语， berdoalah kepada Allah Roh Kudus, 祈求圣灵的帮助吧， memampukan engkau dan saya menaati
使我们有能力能够顺服上帝的话 Tuhan 语。 Yesus mengasihi. 主耶稣爱你们， Tuhan Yesus juga mau engkau mengasihi. 主耶稣也要你们爱彼此。 Maukah engkau menaati? 你要顺服吗？ Maukah engkau melakukan? 你要这样做吗？主耶稣祝福我 Mari 们， kita. 我们同心祷告。 Kami berbahagia Allah. Kami bersyukur Kau begitu baik. Bapa, terima kasih. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami rindu, kami bukan hanya mengerti dan mengerti. Kami mau taat. Supaya kami juga melakukan apa yang kasih Bapa sudah berhenti. Biarlah firman Tuhan senantiasa terngiang-ngiang seluruh kami seumur. Berdoa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang